Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurazima Azniza binti Abdul Aziz, pelajar Sarjana Buda Teknologi serta Pendidikan Kemahiran Hidup. Tugasan projek akhir bagi kursus teknologi kayu ini telah dilaksanakan di dalam kumpulan, di mana satu kumpulan itu mempunyai 4 orang ahli. Tema bagi projek akhir ini adalah Green Contemporary yang membawa maksud hiasan dalaman dan luaran yang saling berhubung dengan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Disebabkan perintah kawalan telah diputuskan oleh pihak kerajaan, maka kami telah melakukan perancangan projek sahaja. Tiada praktikal yang dilaksanakan. Nama projek kami telah diberi nama Versatile Self, di mana ia mempunyai pelbagai fungsi dan boleh disesuaikan mengikut persekitaran. Ia boleh menjadi sebagai dekor dalaman ataupun luaran. Sebagai contoh, jika seseorang itu minat pada bunga-bungaan, maka perabot kami itu boleh digunakan sebagai penyusunan bunga. Dan perabot kami juga mempunyai laci. Laci itu boleh digunakan sebagai tempat penyimpanan alatan perkebunannya. Dan kami juga menyediakan kabinet persembunyian tong sampah bagi memudahkan pembuangan sampah-sampah yang ada di sekitar perabot tersebut. Perabot kami menggunakan kayu nyatuh, di mana kayu ini merupakan kumpulan C yang terdiri pada keras dan ringan. Ia merupakan kayu yang tahan lasak dan teksturnya yang halus dan licin memudahkan kerja kami semasa proses pengetaman. Di selain itu, ira kayunya juga berbentuk lurus dan sangat kemas. Ia sesuai untuk perabot kerana ia nampak kemas. Seterusnya, kami juga menggunakan beberapa papan lapis di mana ketebalannya ialah 19 mm yang mempunyai 5 lapisan. Papan lapis ini digunakan untuk penghasilan laci dan kabinet. Projek kami ini telah menggunakan tanggam yang kompleks dan juga tanggam yang mudah. Antaranya tanggam lekap bajang hujung gitu, tanggam lekap bajang biasa dan tanggam lubang dan puting. Produk kami juga menggunakan skru untuk penyantuman beberapa bahagian perabot. Produk kami mempunyai ciri-ciri ergonomik, di mana ciri-ciri ergonomik ini yang mementingkan ciri-ciri keselamatan kepada pengguna dan persekitaran. Assalamualaikum. Untuk bahagian saya akan menerangkan mengenai peralatan, bahan, mesin dan juga projek detail mengenai projek ini. Untuk bahagian peralatan, saya telah mengkategorikan peralatan kepada beberapa bahagian. Bahagian pertama adalah peralatan yang kita perlukan untuk mengukur saiz, ketebalan bahan yang kita perlukan untuk projek ini. Peralatan yang kita perlukan adalah pita pengukur, pembaras kalori dan juga sesiku L. Sesiku L digunakan untuk mengukur ketebalan projek dan juga ketepatan sudut bahan yang kita perlukan. Okey, peralatan yang seterusnya yang kita perlukan adalah dalam kategori peralatan yang digunakan untuk memotong bahan-bahan yang diperlukan. Peralatan tersebut adalah gergaji puting. Kita memerlukan gergaji puting untuk memotong bahan-bahan yang diperlukan dalam projek ini. Peralatan-peralatan lain yang juga diperlukan dalam projek ini adalah ragu meja. Ragu meja digunakan untuk menetap bahan yang diperlukan semasa proses pemotongan bahan. Seterusnya kita juga memerlukan peralatan seperti pahat. Pahat digunakan untuk menghasilkan tanggam dalam projek ini. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bahan-bahan yang kita perlukan untuk projek ini. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk projek ini adalah skru mata Allen key. Skru mata Allen key digunakan untuk mengikat ensel dengan bahagian kayu. Bahan seterusnya yang kita perlukan adalah ensel perabot. Ensel perabot digunakan untuk pemasangan pintu pada perabot. Seterusnya kita perlukan pemegang laci, tombol penaik dan juga cat minyak. Cat minyak ini adalah untuk kemasan akhir.
Untuk bahagian mesin yang kita perlukan untuk memastikan projek ini adalah mesin gerudi, gergaji lengan, mesin pelubang dan juga gergaji pita. Mesin-mesin ini dikategorikan sebagai mesin-mesin yang diperlukan untuk memotong bahan-bahan yang kita perlukan dalam projek ini. Seperti contoh, mesin pelubang. Mesin pelubang diperlukan untuk membentuk lubang pada kayu sesuai pada tanggam lubang dan puting. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai projek detail. Okey, untuk projek detail saya akan menerangkan mengenai saiz projek kami. Saiz projek kami adalah 54 inci kali 47 inci. Kami memilih ketinggian 47 inci kerana merasakan ketinggian ini sesuai dengan pengguna kami. Seterusnya, saiz yang kami pilih iaitu 54 inci adalah kerana kami tidak mahu projek kami terlalu besar dan kami juga tidak mahu projek ini mengambil ruang yang banyak jika ingin diletakkan dalam sesuatu kawasan. Okey, kelebaran projek ini adalah 54 inci. Dalam 54 inci ini kami bahagian kepada 3 bahagian iaitu 17 inci, 20 inci dan juga 17 inci. Bagi 17 inci di bahagian kiri dan bahagian kanan, berikut merupa 17 inci tersebut adalah ruang di mana rak kami menghasilkan rak untuk meletakkan pasu. Manakala 20 inci di bahagian tengah adalah laci yang kami hasilkan. Untuk projek ini kami menghasilkan 2 laci iaitu bahagian bawah dan bahagian atas. Untuk bahagian laci, kami menghasilkan 2 bahagian bawah dan juga bahagian atas. Untuk laci bahagian atas, kami memilih saiz 20 inci kali 18 inci. Okey, laci ini kami hasilkan untuk memudahkan pengguna meletakkan barang-barang peralatan tanaman di dalam laci ini tanpa untuk meletakkan di bahagian lain. Ini juga bagi memudahkan pengguna projek kami. Okey, seterusnya adalah laci bahagian bawah. Okey, untuk laci bahagian bawah ini kami memilih saiz 20 inci kali 23.5 inci. Saiz ini kami rasakan sesuai kerana laci di bahagian bawah ini kami ingin gunakan untuk meletakkan tong sampah. Saiz ini sesuai untuk meletakkan standard tong sampah yang boleh digunakan untuk membuang rumpai-rumpai yang terdapat di tumbuhan mereka. Ini adalah reka yang telah kami hasilkan dengan menggunakan 5 jenis tanggal yang saya telah ceritakan. Pertama sekali, saya akan menceritakan langkah-langkah dalam menghasilkan reka yang telah kami bincangkan. Di dalam reka kami terdapat 5 jenis tanggal yang saya telah ceritakan. Langkah pertama untuk menghasilkan reka ini adalah dengan menghasilkan tapak dan tengah. Yang pertama, kita menghasilkan tanggal lubang. Kemudiannya menghasilkan tanggal puting. Langkahnya adalah dengan menyediakan 2 pasang kayu yang mempunyai saiz yang sama. Pertama adalah kita perlu menentukan kedalaman kayu tersebut. Di dalam projek kami ini kami menggunakan kayu 2x2, iaitu setiap saiz kayu adalah sama. Jadi kedalaman yang akan diambil adalah sebanyak 2 inci. Selepas menanda, dia perlu diletakkan sebegini untuk menentukan bahagian tengah yang diperlukan. Dia di bahagian tengah ini, dia mengikut saiz kayu yang digunakan. Kami menggunakan saiz 2x2. Jadi di bahagian tengah kami membuatnya sebagai 1x1. Caranya ialah, pertama, menandakannya di bahagian tengah sebanyak 1. Dan selepas menanda di bahagian tengah ini, ia akan ditanda ke bahagian sekeliling kayu untuk memastikan tanggal putih tersebut. Jadi penghasilannya akan jadi sebegini. Jadi bahagian luaran tersebut akan dibuang dengan menggunakan gergaji sehingga ke kedalaman yang telah ditanda. Setelah membuang bahagian luar tersebut, ia diratakan dengan menggunakan pahat jika pengangkatnya tidak rata supaya ia dapat lebih kemas dan kita akan dapat bahagian tengah ini untuk bahagian ini. Setelah hasil tanggal putih, kita perlu masukkan tanggal lubang. Tanggal lubang dia dihasilkan daripada penandaan silet ini
kita menambahkan dia di bahagian sini, dan kita luruskannya dengan menggunakan pembaris teliti. Seterusnya, untuk mendapatkan margin peta ini, kita menggunakan tanda peta ini dan diletakkan sini, dan ia ditanda mengikut saiz yang telah dibuat. Jadi ia akan mendapat penandaan di sebegini. Seterusnya, selepas semua penandaan kali untuk masukkan tanda lubang ini, dia boleh digunakan dengan menggunakan drill. Dan pada kali ini kami menggunakan dish drill, iaitu kami akan melubangkan di bahagian tengah dan juga menjejaskan bahagian penandaan di sekeliling bahagian peta ini. Pada selepas menggerudi di bahagian tengah, kami akan membuat sisi-sisi di bahagian tepi ini dengan menggunakan pahat supaya ia menjadi lebih kemas, rapi dan selamat, dan tidak menghabiskan ruang yang diperlukan untuk mencampur dua bahagian tanggang lubang yang nanti, dan hasilnya akan mendapat lebih baik. Ini adalah penghasilan bagi bahagian tapak dan bahagian luar di dalam rekaan proyekan listrik yang kami reka. Seterusnya, selepas penghasilan tapak dan tiang, langkah seterusnya adalah penghasilan bahagian bertingkat, iaitu tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat yang ketiga. Cara penghasilan ini, kami meletakkan tanggam dekat bajang biasa dan ia berbentukan. Bagi masukkan tanggam dekat bajang ini, kita menggunakan dua pasang kayu, iaitu kayu yang akan dihasilkan sebagai pin dan kayu yang akan dihasilkan sebagai soket. Masukkan tanggam lubang, tanggam puting dan tanggam dekat bajang biasa diletakkan di bahagian sisi dan di bahagian sisi kanan dan lubang di atas. Seterusnya, selepas penghasilan tanggam lubang dan tanggam puting dan tanggam bajang, kami akan menghasilkan di bahagian tengah ini menghasilkan laci. Pertama sekali, untuk masalah laci, kami membuat di dalam ketinggian laci dari bahagian bawah. Itu kami meletakkan tanggam kayu yang dibuat sebagai tanggam itu dan tanggam lubang di sini sebagai dekat payu. Itu menggunakan laci yang bahagian bawah dan laci di bahagian atas. Untuk penghasilan laci dengan membuat, kami menggunakan tanggam dekat sisi tadi laci yang di atas dan menggunakan tanggam dekat bajang itu tanggam yang di mana ini seperti tanggam dekat bajang di sini, tapi penghasilan sama langkah penghasilan di sini, tetapi pada bahagian bahagian dia tidak dibuat penandaan secara habis, dia akan dibuat sahaja, jadi dia akan menjadi sebegini. Jadi kami menggunakan tanggam ini di bahagian laci atas disebabkan untuk menampakkan laci tersebut lebih kemas di bahagian luar, tetapi di bahagian dalam dia lebih kukuh dan kuat dengan penggunaan tanggam dekat bajang YouTube. Kerana tanggam dekat bajang lebih kukuh dalam penggunaan sesuatu kami. Pada laci di bahagian bawah, kami menggunakan tanggam dekat biasa, dan pada bahagian permukaan ini kami buat perancangan bagi menghasilkan permukaan sebanyak 60 darjah, iaitu kami akan letakkan satu bongkah yang bersudut 90 darjah, tetapi kami akan menghasilkan satu lubang di bahagian tengah untuk melakukan permukaan sebanyak 60 darjah, iaitu ini adalah darjah penghasilan dia, iaitu menggunakan bongkah yang bersudut 90 darjah, tetapi di bahagian sini dia menggunakan kaedah penghasilan tanggal lubang, dan kami akan menentukannya bagi pembukaan sudut 60 darjah. Dan inilah penghasilan yang kami telah bincangkan dalam rekaan bagi menghasilkan projek, iaitu Green Contemporary, kerana rekaan yang kami buat ini boleh digunakan di dalam dan di luar rumah kerana ia sangat sesuai dan ia seberguna kerana ia bertingkat-tingkat dan boleh meletakkan barang. Jika di dalam rumah kita boleh meletakkan barang keperluan kita, misalkan macam pingat piala atau bahagian barang-barang perhiasan di dalam rumah, dan lagi ini untuk menyimpan barang-barang keperluan. Dan jika apabila dia diguna di luar rumah, dia boleh diletakkan pasu bunga, dan yang lagi meletakkan barang-barang perkakas perkebunan, dan di bahagian dalam boleh meletakkan tong sampah bagi membuang daun kering atau sampah yang ingin dibuang.
Lepas menghasingkan tanggam yang telah saya ceritakan, kami akan membuat kemasan dengan menggunakan cat minyak. Maka hasilnya tanggam untuk rekannya adalah sangat sesuai dan mudah jika ia dilakukan secara lebih praktikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ashraf bin Yahya. Okey, saya dalam tugasan laporan ini saya diberi tugas untuk mengenal pasti keselamatan, cabaran dan langkah-langkah penyelesaian untuk mengatasi cabaran yang dihadapi. Pertama sekali, mari saya terangkan tentang cabaran yang telah kami hadapi sepanjang penyelesaian projek pada kali ini. Pertama sekali adalah kami menghadapi cabaran untuk mendapatkan reka-reka bentuk dan lakaran kepada reka bentuk produk kami. Kita tahu bahawa untuk mendapatkan reka bentuk produk, kita akan mengambil masa yang agak lama. Kami satu kumpulan seramai 4 orang telah mengambil masa selama 5 hari untuk mendapatkan lakaran dan reka bentuk produk yang akan kami lakukan. Penyelesaian terhadap cabaran ini adalah semua ahli dalam kumpulan kami, iaitu selama 4 orang, telah memberi beberapa pandangan dan idea daripada sumber-sumber ilmiah seperti buku-buku rujukan, gambar-gambar rajah di internet, untuk menjadikan produk-produk yang telah sedia ada kami satukan menjadi produk kami. Cabaran seterusnya adalah masa. Masa yang ditetapkan oleh pensyarah untuk kami satu kumpulan menyiapkan projek dan menghasilkan produk yang berkualiti dan sempurna. Kita sering tahu bahawa untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan sempurna akan mengambil masa yang agak lama. Oleh itu, kami telah menemui satu penyelesaian yang baik di mana ketua kumpulan kami telah membahagikan tugas-tugas kepada semua ahli kumpulan. Kumpulan kami mempunyai jadual tugasan yang baik, yang sistematik dan teratur. Hal ini membolehkan kami menggunakan masa yang telah ditetapkan oleh pensyarah dengan sebaik mungkin. Cabaran yang seterusnya adalah cabaran kemahiran untuk menggunakan atau mengendalikan peralatan dan mesin. Pengendalian mesin ini lebih cenderung kepada lelaki berbanding perempuan. Kita sering tahu bahawa perempuan akan ada sifat takut dan bimbang dia kepada penggunaan mesin. Oleh itu, dalam ahli kumpulan kami, perempuan akan menggunakan peralatan sahaja. Contohnya, apabila dia ingin memotong, dia akan menggunakan gergaji puting bagi contohnya. Tetapi apabila ingin memerlukan penggunaan mesin, kami sebagai ahli kumpulan yang lelaki akan mengambil tugasan tersebut untuk mengendalikan mesin. Contohnya sebagai saya akan mengendalikan mesin, menggunakan mesin memotong kayu. Hamizan, ahli kumpulan saya yang lain, akan memerhatikan saya memotong. Oleh itu, Hamizan bertujuan apabila berlakunya sesuatu kecemasan terhadap diri saya, beliau akan segera menjadi saksi dan mematikan mesin apabila berlakunya kecemasan dan menjadi saksi kepada pensyarah apa yang berlaku pada masa tersebut. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang keselamatan semasa kami menjalankan projek dan produk. Proses sebelum adalah seperti kita tidak boleh memakai pakaian yang terlalu labuh, kerana apabila menggunakan mesin-mesin dan peralatan, dia akan baju atau yang pakaian yang labuh akan tersangkut pada bahagian-bahagian yang tertentu, seperti tersangkut di mata mesin. Oleh itu dia akan membahayakan
keselamatan kami. Selain itu juga, sebelum melakukan projek, kita mestilah membuka tingkap-tingkap dan pintu-pintu besar untuk memudahkan cahaya matahari masuk ke dalam bengkel, memudahkan kita untuk membuat kerja kerana aspek pencahayaan yang cukup di dalam bengkel. Okey, proses yang seterusnya adalah proses semasa. Semasa menjalankan projek atau amali, kita tidak boleh bergurau senda kepada ahli kumpulan lain kerana dia akan membahayakan ahli kumpulan kita. Sebagai contoh, apabila saya sedang menggunakan mesin, tiba-tiba ahli kumpulan lain dia menyergah saya semasa saya sedang menggunakan mesin, ia akan berkemungkinan tangan saya atau jari saya akan terkena kepada mata gergaji atau mata mesin. Oleh itu ia akan membahayakan ahli kumpulan. Semasa menjalankan projek juga, kita semua perlu fokus dan menumpukan perhatian kepada kerja yang kita sedang lakukan. Okey, seterusnya saya akan ceritakan tentang proses selepas menjalankan aktiviti. Selepas menjalankan aktiviti, kita mestilah membersihkan bengkel-bengkel daripada serpihan-serpihan yang telah kita hasilkan. Contohnya serpihan-serpihan kayu yang kecil-kecil atau habuk-habuk yang terhasil daripada proses pemotongan. Hal ini kerana kita akan membuat bengkel kayu lebih kemas selepas dan sebelum berlakunya proses menghasilkan produk. Sepanjang saya mengikuti kursus teknikal ini, berbagai amali telah saya laksanakan, antaranya tanggap. Sepanjang penghasilan tanggap, saya mendapati bahawa saya perlu lebih bersabar untuk mendapatkan hasil tanggam yang sempurna. Saya juga berasa teruja apabila saya mampu menyiapkan suatu tanggam walaupun tidak berapa sempurna, tetapi yang dihasilkan oleh saya sendiri. Okay, daripada pelaksanaan amali-amali ini, saya dapati bahawa ia dapat mengasah kemahiran-kemahiran saya. Sampai itu saya juga memperolehi ilmu baru yang diberikan oleh pensyarah-pensyarah dan pembantu-pembantu bengkel. Di situ saya berasa amat seronok kerana mempunyai suasana pembelajaran sebegitu. Okay. Sepanjang kursus ini juga sangat dititik beratkan keselamatan di dalam bengkel. Bukan sahaja keselamatan diri, namun keselamatan orang sekeliling kita juga. Ini kerana kami dikelilingi dengan bahan-bahan atau peralatan-peralatan yang tajam, maka keselamatan itu penting semasa, sebelum ataupun selepas melaksanakan sesuatu amali tersebut. Walaupun saya tidak melakukan secara praktikal projek hari ini, namun saya mendapat pengetahuan mengenai penulisan laporan projek yang kami rancang. Seleksi saya bagi projek ini adalah, pada pendapat saya, kita perlu berfikir secara kreatif bagi menghasilkan satu projek yang menarik. Seterusnya, projek yang dihasilkan itu perlulah mempunyai banyak kelebihan kepada pengguna yang menggunakan projek tersebut. Selain itu, melalui projek ini juga saya dapat meningkatkan kemahiran bekerja dalam kumpulan. Kita perlu sentiasa menghormati pandangan dan juga idea orang lain dan juga berani untuk memberikan idea sendiri.
refleksi bagi subjek teknologi kayu SHPS 1002-01, iaitu yang bertemakan Green Contemporary. Saya dapat mempelajari dan menghasilkan suatu rekaan baharu dengan penggunaan jenis kayu dan penggunaan pelbagai jenis tanggap. Jenis tanggap yang digunakan ialah tangga lekap baja biasa, tangga eukaliptus, tangga lubang dan tangga puting. Dan saya juga dapat mengetahui langkah-langkah menghasilkan tanggap tersebut dengan baik dan mudah cara menghasilkannya. Di samping itu, saya juga dapat bekerjasama dengan rakan-rakan saya bagi menyiapkan hasil tugasan yang telah diberikan mengikut tema yang telah ditetapkan oleh pensyarah. Dengan jayanya dan kami dapat berkongsi pandangan masing-masing bagi menghasilkan produk yang dapat digunakan di dalam dan di luar rumah dan boleh digunakan pelbagai guna. Okey, akhir sekali refleksi saya terhadap apa yang telah kami belajar dalam teknologi kayu ini. Saya dididik untuk sentiasa bersabar, tidak berasa panik dan untuk sentiasa tenang dan lebih fokus. Hal ini kerana didikan sabar itu diterapkan dalam diri saya semasa saya menjalankan setiap amali yang dilakukan di bengkel. Contohnya seperti menggunakan alatan-alatan biasa seperti gergaji puting untuk memotong kayu yang telah disediakan. Pemotongan kayu menggunakan gergaji puting adalah bagi saya amat sukar bagi kepada yang tidak berkemahiran. Hal ini kerana apabila kita tidak berkemahiran dalam menggunakan peralatan, kita akan terasa sesuatu itu adalah sesuatu keadaan yang rumit dan keadaan yang sukar. Oleh itu, sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.